Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tu Lean. Jangan terlepas. Apa yang diberitahu oleh doktor kepada aku sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat membuat aku terfikir, teori konspirasi ni betul ke sebenarnya? Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya benar-benar. Let's go. Astaghfirullahalazim. Okey, kali ni aku nak sembang-sembang sikit dengan korang. Sembang-sembang sempoi lah. Aku tak edit sangat, nak masukkan efek sound tak ada sebab benda ni terjadi recently dekat diri aku, dekat family aku, dan benda ni adalah sesuatu yang sangat pelik untuk aku, dan aku sebenarnya antara percaya dengan tak percaya je benda ni berlaku dan masih lagi menjadi tanda tanya lah. Kita tahu sekarang kita dah dilanda oleh COVID, dah nak masuk tahun yang ketiga semenjak Disember ataupun Januari 2020. Okey, sampai sekarang masih lagi tak ada macam benda ni nak habis pun, tak ada. Bila kita rasa benda tu dah semakin kurang, pap, dia banyak balik. Rasa macam nak settle, pap, dia banyak balik. Hari tu kes dah tinggal satu je. Untuk hari tu, sap, dia banyak balik. Dan hari ke hari, ada je macam-macam yang korang tengok dekat dalam berita. Ada varian lain, Omicron lah, Delta lah, Echo, Alpha, Golf, semua keluar lah. Virus-virus ni sentiasa bermutasi. Dia macam X-Men lah. Dia mutant, dia sentiasa improve. Upgrade, canggih virus ni. Tu belum lagi sentuh isu vaksin lah, apa benda lah. Dan benda ni bukan melibatkan Malaysia je, benda ni melibatkan satu dunia. Lepas tu tak terkecuali pula lah, adalah orang kata di samping berita-berita yang pasal virus apa semua ni, kita juga dihidangkan dengan adalah orang nak kaitkan benda ni dengan Dajjal lah, teori konspirasi lah, agenda tu lah, agenda ni lah, itulah, inilah, itu tipu, ini tipu lah, ni apa benda lah, Dajjal lah, semualah hari-hari aku baca ada geng anti-vaksin, pro-vaksin dan sebagainya lah. Tengok sampai sekarang pula dah nak tambah dos yang keempat pula. Aku tak tahulah. Lama-lama kita ni duk cocok je vaksin je kerja dia. Lama 20 vaksin. Aku sejujurnya aku tak berapa nak percaya sangat lah. Tak berapa nak termakan sangat dengan berita-berita ataupun info-info perkongsian yang geng-geng anti-vax, geng-geng eschatology, yang semua ni lah yang duk cerita pasal ini agenda Freemason, Illuminati lah, dan salah satunya adalah orang kata COVID-19 ni lah. Sebab aku tengok ada benda yang geng-geng teori konspirasi ni bagi tahu macam benda yang make sense juga. Tapi bila lama-lama tengok macam melalut pula. Contohnya macam yang kapal terbang tu katanya benda tu adalah sebaran kimia lah, benda lah. Tak ada pun. Ada pula yang tiba-tiba cakap sekarang ni bumi berbentuk donat, babe. Bumi bentuk dah makan. Kita makan bumi. Nampak bumi sekarang lapar. Okey, kita ingat Krispy Kreme. Itu favourite aku punya donat. Tiba-tiba aku jadi macam confused pula. Sama ada apa benda yang dikatakan oleh geng-geng teori-teori ini ataupun eschatology ni, adakah benda ni sebenarnya tak betul ataupun sebenarnya benda ni betul. Antaranya apa yang diorang cakap adalah virus ni sebenarnya agenda semata-mata. Sebenarnya virus ni adalah macam sakit demam je. Bila kita kena, kita makan ubat, nanti kita baik lah. Sebenarnya tak ada benda yang besar pun. Tapi itulah
ramai je yang meninggal kan. Okey, sambil-sambil itu kita boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada orang kata muslim-muslim yang telah meninggal dunia akibat daripada COVID-19. Al-Fatihah. Ada pula orang cakap yang KKM ni sebenarnya adalah ejen kepada Freemason Illuminati. Aku tak percaya benda ni. Aku tak percaya. Tapi itulah, ada satu benda ni baru-baru ni terjadi dekat aku, di mana salah seorang daripada anggota keluarga aku disahkan positif COVID-19. Bukan melalui swab test lah. Dia kena dekat dia punya hostel dia seorang je demam teruk pada hari itu. Dan aku punya kakak aku, dia ambil dan bawa balik sebabkan kakak aku busy. Jadi dia suruh aku yang buat lah, bawa dia pergi ke CAC dan sebagainya lah. Dan buat swab test dekat dia yang beli dekat kedai tu, yang RM13 tu. Dan dia dapati memang dia punya line tu ada 2 lah. Memang dia positif lah. Dan tengok daripada dia punya simptom pun memang dia positif lah. Jadi aku pun bawa pergi ke CAC. Okey, dekat CAC tu apa yang dia check? Dia check kau punya SpO2, dia check kau punya suhu dan sebagainya, check kau punya BP dan sebagainya, tanpa dibuat swab test dekat ahli keluarga aku tu lah. Dan kemudiannya beliau dapat surat dan beliau kena pakai gelang dan disuruh kuarantin dekat rumah selama 10 hari. Okey, fine, tak apa. Dan sepanjang 10 hari tu, setiap harilah aku update dekat orang kata My Sejahtera dengan satu lagi tu, apa benda tah yang apps tu, memang aku update lah daily dia punya simptom-simptom, ada tak batuk, ada tak sesama, dan aku submit dan sambil-sambil itu juga pegawai perubatan ataupun doktor daripada CAC tempat yang aku pergi tu, memang hari-hari dia akan call untuk nak check ada tak demam, makin teruk ke, ada pening-pening ke, selera makan macam mana ke. Memang hari-hari diorang akan check. Baguslah, alhamdulillah lah. Dari hari ke hari, orang tengok kesihatan anggota keluarga aku ni semakin pulih. Alhamdulillah, demam dah tak ada, bersin dah tak ada, batuk dah tak ada, tanpa makan sebarang ubat. Tak makan Panadol pun. Dia makin okey. Hanya di kuarantin, minum air banyak, makan macam biasa sahaja. Alhamdulillah, beliau dah semakin pulih. So sampailah hari yang ke-9, hari terakhir sebelum aku bawa balik pergi CAC untuk nak potong gelang. Pada hari ke-9 tu, pihak CAC, pegawai perubatan ataupun doktor, sorry aku tak ingat nama dia sebab benda ni aku rasa macam tak penting pun aku nak ingat nama doktor. Lepas tu baru aku tiba-tiba triggered macam benda ni sangat pelik kan. So dia call, dia remind aku, okay, besok boleh bawa anggota keluarga tu datang untuk potong gelang lah, dia dah habis kuarantin lah, jadi boleh datang. So aku bagi tahu dekat doktor ni ataupun pegawai perubatan ni, aku cakap, nak kena bawa pergi ni, saya nak kena check dululah sama ada dia positif ke tak. Saya nak kena buat orang kata yang RTK benda tu, yang pakai iLeo tu, nak check lah sama ada dia positif ke tak. Sebab yang last pun masa dia positif, memang aku buat test iLeo tu yang nampak dia positif tu. Jadi aku nak buat balik, aku just to inform lah dia doktor, sebab aku dah tahu dah dekat CAC tu dia tak buat pun apa-apa ujian nak menentukan memang dia positif COVID-19 ke tak. Jadi tiba-tiba Ini yang pelik ni. Apa yang diberitahu oleh doktor kepada aku sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat membuat aku terfikir, teori konspirasi ni betul ke sebenarnya? Okey, apa yang dia bagi tahu? Okey. So lepas aku bagi tahu dia, kenalah buat swab test dulu kan sebelum aku nak pergi bawa balik untuk nak potong gelang tu. Dia cakap, nak buat pun boleh, tak payah buat pun boleh. Tapi kalau positif pun keputusan dia, kita potong juga gelang tu. Bila dia cakap macam tu kan, aku macam bukan COVID-19 ni satu benda, satu virus yang bahaya, mudah berjangkit, yang sampai kena pakai mask setiap masa, penjarakan sosial lah, nak masuk masjid pun ada limitation apa semua kan. Tapi kenapa dia boleh cakap macam tu? Kalau positif pun tak apa, kita akan potong gelang juga. Maknanya sekarang ni yang aku faham, kalau dia masih positif dengan COVID-19 tapi dia dah bebas bergerak dekat mana-mana, tak perlu ada gelang, tak perlu kuarantin, dia bebas untuk bergaul dengan orang dan sebagainya. Tambah-tambah pula dia kuarantin dekat rumah aku. Dan dekat rumah aku ni ada 2 orang warga emas, ada anak-anak aku 5 orang dengan aku, dengan wife aku lagi. Jadi apa kejadah je tiba-tiba dia cakap boleh potong gelang, tak payah kuarantin walaupun dia positif.
Aku time tu tengah kelang kabut, jadi aku tak sempat nak tanya balik. Aku cuma macam, serius lah? Aku punya reaction macam tu je. Jadi aku tak tahulah benda ni aku yang overthinking ke, betul ke tak betul ke. Mungkin lah sebab aku punya follower, aku punya subscriber ni insyaAllah ada doktor juga. Aku tahu ada doktor. So apa yang pegawai perubatan, doktor daripada CAC tu bagi tahu aku, boleh tak siapa-siapa doktor ke pakar perubatan ke jelaskan kenapa kalau masih positif lepas dah kuarantin selama 10 hari, kalau kita buat test dekat dia, dia masih lagi positif, dia cakap kita potong je gelang tu juga. Maknanya dah tak perlu kuarantin ke kalau dah positif? Adakah COVID ni sebenarnya benda yang bahaya? Adakah COVID ni real? Macam mana dengan orang-orang yang meninggal tu? Apa benda ni guys? Apa benda ni? What is this? Tolong guys, aku kalau boleh tak nak dengar orang yang tak ada ilmu, orang yang tak ada pengalaman, tak ada kepakaran dalam bidang perubatan ni untuk bagi jawapan. Aku mohon sangat-sangat untuk semua yang follow aku, mungkin korang boleh share video ni, share lah dekat doktor ke, share dekat pegawai perubatan ke, profesor-profesor ke, orang-orang yang mengkaji COVID-19 ni. Apa sal dia punya statement macam tu? Adakah dia tersilap cakap? Ataupun mungkin korang-korang juga yang pernah kuarantin, mungkin korang diberitahu benda yang sama juga. Okey, jangan lupa komen juga, bagi tahu korang punya pengalaman sepanjang korang kuarantin, ataupun korang pernah kena COVID-19, ataupun keluarga korang sendiri pernah kena COVID-19. Apa pengalaman pelik yang korang ada sewaktu korang deal dengan CAC ataupun dengan doktor-doktor ni? Adakah korang punya expectation, alamak COVID takutnya, tiba-tiba bila korang deal dengan doktor, macam tak teruk je benda ni kan, macam relax lah, positif pun boleh potong gelang apa? Kan? Jadi korang boleh komen. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video dalam channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Please guys, aku perlukan jawapan. Aku perlukan jawapan sangat-sangat sebab benda ni tak habis lagi COVID-19 ni. Okey, kita tengok dengan nak raya tiba-tiba kena tambah dos keempat lah, dos kelima, dos ke-400 apa semua. Ada varian baru pula, tiba-tiba dah ada tempat yang tiba-tiba lockdown dah sekarang ni dekat Malaysia ni. So please, aku perlukan jawapan. Pakar-pakar perubatan, KKM ke, siapa-siapalah yang ada kepakaran pasal perubatan, pasal COVID-19 ni, tolong bagi tahu aku apa yang dimaksudkan dengan kalau positif pun tak apa, kita potong gelang juga. Please tolong bagi jawapan. Bukan aku je yang nak, rakyat Malaysia juga perlukan kepastian supaya diorang tahu sekiranya diorang terkena COVID-19 lepas ni, dah tahu dah positif ke tak positif ke, sebenarnya akan dipotong gelang juga lepas kuarantin. Tolong benda ni penting benda ni isu keselamatan, isu kesihatan. Jadi kita orang perlukan jawapan. Aku bukan nak psycho, bukan nak menghasut ke, aku tak ada bagi tahu benda yang buruk pun. Ini jelas adalah video yang berbentuk soalan, penceritaan, pengalaman. Aku kena cerita lah daripada A sampai Z. Takkan aku nak start video dia terus nak cerita. Tiba-tiba kena potong gelang, dia cakap kalau positif pun boleh. Korang tak tahu pula dekat mana asal-usul cerita dia. Benda ni adalah pengalaman aku sendiri. So, kita jumpa lagi dalam next video. Awalkan solat, jaga amal ibadah kita. Jangan lupa kita berselawat, bacalah Al-Quran, jagalah keluarga kita elok-elok. Okay? Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye-bye.